Okay, Assalamualaikum anak-anak. Okay, hari ini kita akan belajar tajwid untuk tajuk seterusnya. Okay, sila buka buku tajwid mudah ya. Okay, kita akan belajar untuk pelajaran kedua, Hamzah dan bahagiannya. Okay, sebelum kita masuk kepada tajuknya, kita tengok dulu apa yang kita dapat bila kita belajar tajuk ni. Okay, yang pertama, menyatakan pembahagian Hamzah. Okay, yang kedua, menyatakan pengenalan Hamzah wasal dan Hamzah qata'. Okay, yang ketiga, mengenal pasti baris Hamzah wasal pada kalimah isim dan fi'il secara lisan dan bertulis. Okay, dan yang terakhir sekali, menyenaraikan contoh Hamzah wasal pada kalimah isim dan fi'il dan menyebutnya dengan betul. Okay, Hamzah ni dia ada dua bahagian. Okay, yang pertama Hamzah wasal. Hamzah wasal lah, ejaan ni kena betul jangan tambah alih ke benda. Okay, Hamzah yang kedua adalah Hamzah qata'. Okay, ingat ejaan dia. Okay, Hamzah wasal ni maksudnya adalah Hamzah yang tidak dibaca ketika wasal ataupun ketika kita sambung ayat tu dengan kalimah sebelumnya. Dan dia dibaca ketika memulakan bacaan. Maksudnya Hamzah wasal ni Hamzah yang wujud dikala hendak memulakan bacaan sahaja. Maknanya kalau kita sambung dengan ayat sebelum tu tidak dikira Hamzah wasal. Maksudnya Hamzah wasal ni berlaku apabila kita memulakan bacaan sahaja. Hamzah wasal ni dia berlaku pada dua kalimah, iaitu kalimah isim, kalau bahasa Arab lah ni. Kalimah isim ni adalah kata nama, dan pada kalimah fi'il. Fi'il ni adalah kata kerja. Okey, untuk Hamzah wasal pada kalimah fi'il, dia ada dua kategori ataupun dua situasi lah. Situasi yang pertama, jika huruf yang ketiga pada fi'il berbaris kasrah atau fathah. Kasrah ni baris bawah, fathah ni baris atas. Jika huruf ketiga tu kasrah atau fathah, maka Hamzah wasal dibaca dengan baris kasrah ataupun baris bawah. Itu untuk keadaan pertama. Contoh dia, kita tengok sini, asalnya huruf pertama ni tak ada baris pun. Tapi kita akan tengok huruf ketiga dia adalah huruf ta ni, dia berbaris atas ataupun fathah. Jadi huruf Hamzah wasal ni kita akan baca dengan baris bawah. Ikhtalafu. Untuk contoh yang kedua, huruf yang ketiga dia alif ba ta ni. Ta ni huruf ketiga berbaris bawah ataupun kasrah. Kita akan baca Hamzah wasal dengan ibtigha'a. Untuk situasi yang kedua ataupun keadaan yang kedua, jika huruf yang ketiga pada fi'il berbaris dhammah ataupun baris hadapan, maka Hamzah wasal dibaca dengan baris hadapan. Yang ni senang je nak ingat. Kalau huruf ketiga dhammah, Hamzah wasal baca dhammah. Contoh dia, kita tengok huruf yang ketiga, alif, dha, kaf. Kaf ni adalah huruf ketiga. Huruf ketiga ni berbaris dhammah ataupun hadapan. Jadi Hamzah wasal ni kita baca dengan baris dhammah. Uzkuru. Untuk contoh yang kedua sama juga, kita tengok huruf ketiga, alif, shin dengan kaf. Kaf ni huruf ketiga berbaris dhammah ataupun hadapan. Jadi Hamzah wasal ni kita baca dengan ushkuru. Untuk yang kedua ni, Hamzah wasal pada kalimah isim, kalimah kata nama. Dia ada dua situasi juga ataupun dua keadaan juga. Yang pertama, jika terdapat alif lam ma'rifah, macam alif lam qamariyah ke alif lam syamsiyah tu, maka hamzahnya dibariskan dengan fathah. Maksudnya kalau ada alif lam, baca dengan fathah. Contohnya ni ada alif lam. Jadi kita baca dengan fathah. Al-unsayain ataupun an-nahar. Ni macam biasa je lah. Kalau ada alif lam je, kita baca dengan baris fathah. Untuk situasi yang kedua ataupun keadaan yang kedua, jika tidak terdapat alif lam ma'rifah, maknanya tak ada alif lam dalam perkataan tu, maka hamzah dibariskan dengan kasrah ataupun baris bawah. Contohnya huruf imru. Maksudnya baca dengan baris bawah yang ni, yang hamzah ni, ataupun isnataini. Baca dengan baris kasrah ataupun bawah sebab dia tak ada alif lam dua ni. Yang tadi ni ada alif lam. Ni untuk ringkasan yang maklimah buat berdasarkan yang kita bincang tadi. Untuk kalimah isim, dia ada dua keadaan. Maksudnya jika ada alif lam, raib ni ada alif lam, yang pangkah ni tak ada alif lam. Jika ada alif lam pada kalimah isim, pada kata nama tu,
Hamzah wasal dibaca dengan fathah ataupun baris atas. Okey, jika tiada alif lam, hamzah wasal dibaca dengan kasrah ataupun baris bawah. Okey, ni untuk kalimah fi'il ada dua keadaan juga. Kita tengok huruf yang ketiga dia. Okey, jika huruf ketiga berbaris kasrah ataupun fathah, kasrah ni bawah, fathah ni atas, hamzah wasal dibaca dengan kasrah ataupun baris bawah. Okey, jika huruf ketiga berbaris dhammah ataupun hadapan, hamzah wasal akan dibaca dengan dhammah ataupun hadapan. Okey, ini adalah tanda yang mudah untuk kita kenal ataupun kita bezakan antara hamzah wasal dengan hamzah qata'. Okey, untuk tanda hamzah wasal, dia seperti kepala huruf sad. Ni kepala huruf sad. Huruf sad separuh lah kita panggil. Okey, untuk tanda hamzah qata' adalah huruf hamzah yang berbaris biasa. Macam kita biasa jumpa dalam Al-Quran tu hamzah sama ada baris atas, bawah ataupun hadapan. Okey, ni beza dia hamzah wasal, hamzah qata'. Mudah je.